Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi sekali lagi. Hari ini saya berpakaian kemas bagi menghormati kabinet baru yang dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum itu, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kepada kamu semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Dan saya mohon bantuan kamu untuk support channel saya supaya menjadi lebih besar dengan tekan butang subscribe, like dan share. Kerana impian saya, channel ini boleh menjadi suara bagi rakyat Malaysia sehingga channel ini cukup berkuasa untuk didengar oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga menteri-menteri kabinet. Biar kita bersuara. Yang penting kita jangan memfitnah. Suara rakyat perlu dikeluarkan dalam demokrasi yang dibawakan reformasi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru-baru ini saya terkejut. Berani sungguh Sanusi ini ya. Sampai saya fikir, siapa Sanusi ni? Macam TMJ pula. Siapa dia, tak kenal pun. Siapa Sanusi ni? Sampai sanggup kata, ini kerajaan luar tabii. Pertama sekali, saya mau tanya kepada Sanusi. Sila perjelaskan apa maksud luar tabii. Sila perjelaskan apa maksud luar tabii. Jangan sembarang cakap, geng. Nanti kau sendiri yang kena merana juga. Menteri Besar Kedah itu kata, dia melabel kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan gelaran kerajaan luar tabii. Kenapa dia kata luar tabii? Kerana dia kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melantik Ahmad Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Senang saja saya mau tanya, Sanusi, cuba tanya Hadi Awang, bos kamu di PAS. Dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin, bos kamu di mana di Perikatan Nasional. Coba tanya dia. Kalaulah tiba-tiba seperti yang kamu rayu-rayu dulu itu, tanya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, seperti yang kamu rayu-rayu, seperti yang kamu dakwa, seperti yang kamu mahu sangat Barisan Nasional menyokong Perikatan Nasional untuk menjadi kerajaan dan menjadikan Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri. Sekarang saya nak tanya, kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, siapa kamu mau angkat menjadi timbalan Perdana Menteri? Ya mungkin kamu bilang boleh angkat Tok Guru Hadi Awang sebagai timbalan Perdana Menteri. Tapi nanti kamu beranikah kamu tidak melantik Datuk Seri Zahid Hamidi? Apalagi kalau memang sudah terbukti Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah digugurkan, pernah dirampas kuasa kerana kesilapan silap atur, silap pai. Orang Sabah bilang silap pai. Kerana silap atur akhirnya merayu-rayu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu untuk menyelamatkan dia sebagai Perdana Menteri, tapi ditolak mentah-mentah oleh Zahid Hamidi dan kawan-kawannya. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin digulingkan sebagai Perdana Menteri. Berani lagi kah kamu? Berani lagi kah Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk tidak melayan Zahid Hamidi, tidak melayan Ahmad Maslan, tidak melayan Tok Mat Hassan, tidak melayan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tidak melayan Khalid Nordin. Itu semua 5 ahli Majlis Tertinggi UMNO. Berani lagi kah kamu tidak layan diorang kalau kamu jadi Perdana Menteri? Ataupun tak apalah, yang penting jadi Perdana Menteri. Nanti 2-3 bulan kemudian mereka tarik diri, tarik sokongan dan akhirnya tumbang lagi. Saya fikir apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu tindakan paling bijak dan paling berani. Saya pikir Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dia melantik timbalan Perdana Menteri yang baru ini, Zahid Hamidi, dia sudah mempertimbangkan segala-gala kemungkinan.
segala-gala mudarat, segala-gala risiko untuk melantik Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri adalah lebih ringan, lebih kecil dibandingkan jika tidak melantik dia sebagai timbalan Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya, jika Zahid Hamidi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, kerajaan perpaduan kestabilan yang telah dititahkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dapat dikekalkan. Ini sebenarnya dilaksanakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk memastikan kestabilan politik. Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu dipersoalkan tentang semangat Melayu, semangat menjaga kedaulatan Raja-Raja Melayu. Tetapi inilah buktinya Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar menghormati, menjunjung tinggi kedaulatan Raja-Raja Melayu. Sehingga dia sanggup untuk biarlah kena kecam ke, kena maki hamun ke apa, tak apa, terima saja. Yang penting titah Seri Paduka Baginda dan Raja-Raja Melayu dapat dijunjung tinggi. Nah, sekali lagi berbalik kepada isu asal. Sanusi dapat jawabkah kalau Barisan Nasional betul-betul bergabung dengan Perikatan Nasional bersama dengan PAS dan Bersatu Gerakan dan beberapa lagi komponen di dalam Perikatan Nasional? Sanggupkah kamu untuk tidak memberikan apa-apa jawatan kepada Zahid Hamidi? Berani ke? Okey, beranikah? Ataupun jangan sampai kamu meludah ke langit kena mulut sendiri, nanti termakan ludah sendiri. Nanti susah. Okey, walaupun Sanusi kata kerajaan yang dibentuk itu bertentangan dengan aspirasi dan kehendak rakyat Malaysia, sah-sah dah kerajaan ini bertentangan dengan bayangan dan gambaran seluruh rakyat Malaysia, kata Sanusi. Tambahnya lagi, kehendak kita bukan macam itu, kehendak kita lain. Tsunami yang melanda PR15 tidak sama sekali bermaksud melantik PH campur BN jadi kerajaan, tak bermaksud begitu katanya. Itu kehendak kamu. Itu kehendak kamu, Sanusi. Ini bukan kehendak rakyat. Kehendak rakyat supaya dapat menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan kerajaan perpaduan yang stabil dapat dilaksanakan. Buktinya, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mengangkat sumpah, semua aura positif masuk ke dalam negara Malaysia. Cubalah nafikan perkara itu. Wang, nilai mata wang ringgit Malaysia mencacak naik. Lepas itu saham-saham di Malaysia semakin meningkat naik. Itulah buktinya bahawa inilah yang memang bukan rakyat Malaysia sahaja mahu, tetapi dunia mahu terjadi kepada Malaysia. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Okey, jadi saya fikir cakap-cakap juga, tapi jangan sampai label kerajaan ini kerajaan luar tabi'i. Huyo. Sekali lagi saya mau dengar penjelasan apa ini luar tabi'i ini. Apa ini luar tabi'i? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya fikir secara keseluruhan dan kesimpulan, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kerana menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong supaya ada kerajaan perpaduan yang stabil dan supaya rakyat Malaysia dapat didahulukan. Dan dia sanggup, Datuk Seri Anwar Ibrahim sanggup untuk melakukan itu walaupun dia tahu dia akan dikecam. Tapi kestabilan politik seperti titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong harus diutamakan. Itulah yang paling utama. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.